Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuruddin Umul akan bersiaran bersama anda selama setengah jam dalam program Koresponden Bernama. Sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari Jakarta, Bangkok dan Singapura. Dan antara yang menarik hari ini, 10 kes kematian dicatatkan, kes positif COVID-19. Kes positif COVID-19 di 4 negeri. Hari ini merupakan hari ke-6 tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan di seluruh negara. Semua pihak dilihat menyokong usaha kerajaan menangani penularan wabak ini dan sekaligus kami ingin mengulas tentang bahaya COVID-19 yang sehingga hari ini 10 kes kematian telah tercatat dalam sejarah negara, di mana situasi terkini COVID-19 setakat 22 Mac 2020 ialah kes baru sebanyak 123 orang, kes sedang aktif dirawat ialah 1,157 orang, pesakit yang telah sembuh dan discharge ialah 139 orang, di mana jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 1,306 orang. Antara punca penambahan kes positif COVID-19 ialah perhimpunan tabligh di Masjid Jamik Petaling dari 28 Februari hingga 2 Mac yang lalu. Dan di mana mengikut data rasmi Masjid Sri Petaling menunjukkan lebih kurang 12,500 orang termasuk 1,600 tetamu luar negara menghadiri perhimpunan ini, dan menurut ahli mesyuarat Markas Dakwah dan Tabligh Malaysia Abdullah Cheong dalam satu kenyataan pada 22 Mac berkata jumlah kehadiran peserta tempatan adalah sekitar 11,000 orang. Menurut rekod Kementerian Kesihatan KKM setakat 19 Mac, 10,500 peserta ijtimak sudah pun disaring dan ini bermakna hanya sekitar 500 peserta tempatan yang belum disaring bagi membendung penularan COVID-19. Dan demi menjamin keselamatan negara, mana-mana rakyat Malaysia dalam kalangan 500 orang ini diseru untuk tampil secara sukarela demi negara dan agama, yang pastinya menuntut agar umatnya bertanggungjawab dan jangan mementingkan diri sendiri. Untuk itu anda semua diseru untuk hadir ke hospital yang sudah ditetapkan oleh kerajaan untuk proses saringan tersebut. Dan kita beralih pula kepada pelbagai usaha dan sokongan kepada pihak hospital, terutama kepada barisan depan yang kini berhadapan dengan mangsa-mangsa pesakit COVID-19. Dan ingin kita kongsikan di mana pujian yang tidak terhingga harus diberikan kepada para doktor dan semua jururawat di Malaysia ini, dan di mana anda semua adalah pewira negara. Di sini kami ingin berkongsi nilai murni di mana Raja Permaisuri Agong menyediakan makanan bermenukan nasi berlauk kepada petugas-petugas di Hospital Sungai Buloh, dan ini dilihat menjadi contoh dan teladan yang baik kepada kita semua agar sentiasa prihatin dan menghargai wira negara ini. Okey, itu dia antara perkembangan berita di Kuala Lumpur. Dan untuk itu kami akan bawakan anda semua tentang berita terkini. Pastinya kita akan mulakan dari negeri Perak tentang perkembangan COVID-19 dan bagaimana keadaannya di sana. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan wartawan kami di Biro Bernama Perak, Rozainah Abdul Rahim, untuk perkongsian berita ketika ini. Zai ketika ini telah pun berada di talian dan mungkin Zai boleh kongsikan tentang kerjasama anggota tentera membantu anggota polis dalam mengadakan sekatan jalan raya di kawasan Perak, pastinya bagi memastikan rakyat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang difokuskan di Jalan Kuala Kangsar setakat ini. Dan mungkin Zai boleh kongsikan perkongsian dari sana khasnya, silakan. Baik Nurul, selain di Jalan Kuala Kangsar, Polis Perak mengadakan sebanyak 45 sekatan jalan raya bersama anggota tentera di seluruh negeri ini bagi memastikan masyarakat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari mulai 18 Mac lalu.
Ketua Polis Perak Datuk Razarudin Hussein berkata seramai 6 anggota ditempatkan bagi setiap sekatan jalan di semua daerah untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan tiada penduduk yang keluar beramai-ramai. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM turut menyertai kawalan dan pemeriksaan bersama pihak polis di seluruh Perak mulai tengah hari semalam. Datuk Razarudin berkata walaupun terdapat pengurangan kehadiran orang ramai di tempat-tempat awam, namun masih ada segelintir yang berdegil untuk keluar rumah berkali-kali. Beliau berkata pihaknya telah mengehadkan jumlah orang yang memasuki kawasan pasar seperti Pasar Batu Gajah dengan hanya membenarkan seramai 30 orang berada di dalam pasar pada sesuatu masa dalam masa 15 minit sahaja. Okey Zai, kita nak tahu juga mengenai kesiapsiagaan yang ditetapkan oleh Ketua Polis Daerah kepada anggota yang terlibat ya, kerana kita tahu mereka ini adalah merupakan barisan hadapan yang berdepan dengan orang ramai di mana kita tak tahu apa keadaan mereka bakal hadapi. Mungkin Zai boleh kongsikan mengenainya. Ya, anggota Polis Perak juga tidak dibenarkan keluar dari rumah sekiranya berada di luar tugas rasmi kecuali atas urusan penting seperti masalah perubatan, membeli keperluan harian dan bekalan makanan atau urusan kematian. Ketua Polis Perak Datuk Razarudin Hussein telah mengarahkan Ketua Polis Daerah supaya mengingatkan anggota yang bertugas supaya sentiasa membersihkan diri serta memakai penutup hidung dan mulut selain melakukan penjarakan sosial 1 meter sekiranya mereka berinteraksi. Mereka juga perlu kerap mencuci pakaian yang dipakai ketika bertugas bagi memastikan mereka tidak dijangkiti COVID-19. Ya. Okey, dan difahamkan ya selain daripada tentera yang turut bekerjasama dengan anggota polis, kabarnya Jabatan Penerangan Negeri Perak juga turut bersama untuk melakukan hibahan dan nasihat kepada orang ramai ya. Zai mungkin boleh kongsikan? Betul Nurul. Jabatan Penerangan Negeri Perak dengan kerjasama pihak polis mengadakan hebahan unit bergerak mengenai perintah kawalan pergerakan di kawasan seperti taman-taman perumahan, kampung, felda dan kawasan tumpuan seperti Pasar Awam, Pasar Raya, stesen bas, stesen kereta api dan sebagainya pada setiap hari. Hasil hebahan mendapati keadaan terkawal dan hanya terdapat segelintir individu yang masih berada di luar rumah tanpa tujuan. Sehubungan itu, pihak berkuasa telah memberikan amaran kepada mereka yang terlibat. Okey Zai, ketika ini mungkin Zai boleh kongsikan peratusan yang dilihat rakyat Perak ketika ini mematuhi kawalan pergerakan. Sekitar berapa peratus? Kebanyakan orang ramai mengambil tindakan seperti yang disarankan kerajaan untuk berada di dalam rumah berbanding sebelum ini. Manakala di jalan raya pula kereta sudah berkurangan, cuma masih lagi ramai orang yang keluar untuk membeli barangan keperluan di Pasar Awam dan Pasar Raya. Okey, itu dia Zai. Terima kasih atas perkongsian itu dan diharapkan semuanya akan berjalan dengan lancar dalam tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan ini dan apapun kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini bersama wartawan di Pulau Pinang untuk perkembangan berita di sana. Anda masih bersama kami dalam Koresponden Bernama dan seperti yang telah kita janjikan, kita beralih perkabaran berita ke negeri Pulau Pinang di mana jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di Pulau Pinang telah meningkat ke 58 kes setakat 22 Mac 2020 dan pada sidang media yang dibuat pada 22 Mac itu juga Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan bahawa angka kematian akibat COVID-19 adalah sebanyak 10 kematian. Dan untuk mengikuti perkembangan terkini bersama wartawan di Pulau Pinang, Kenny Teng. Silakan Kenny. Selamat pagi dan terima kasih rakan tugas Nurul di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Ya betul, yang jumlah kematian telah meningkat ke 10 kematian seperti mana yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Daripada 10 kematian tu, satu kematian melibatkan lelaki warga tempatan yang berumur 74 tahun dari Perhimpunan Tabligh di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur bulan lepas. Difahamkan adalah penduduk di Pulau Pinang. Katanya, mangsa telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang pada 13 Mac lepas setelah mengalami simptom pada 8 Mac tahun ini. Beliau telah disahkan positif COVID-19 pada 14 Mac
dan diberi bantuan alat pernafasan setelah keadaan kesihatan beliau semakin merosot. Namun bangsa telah disahkan meninggal dunia pada 4:05 petang semalam. Difahamkan jenazah mangsa telah dikemumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Pematang Tok Jaya malam tadi. Okey, Kenny, kita beralih pula kepada berkenaan berita yang tular 2-3 hari ini berkenaan di Pasar Awan Air Hitam yang menunjukkan penjaja dan orang ramai seakan tidak prihatin dan juga tidak mengendahkan langsung perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan yang telah diumumkan baru-baru ini. Dan mungkin Kenny boleh kongsikan mengenai perkembangan setakat hari ini, bagaimana keadaan di lokasi tersebut? Betul. Nurul, memang pasar itu memang sentiasa sesak. Namun, perkembangan terbaru hari ini adalah pasar itu semakin pulih daripada orang ramai dan langkah-langkah untuk menjarakkan diri telah pun dilakukan oleh pihak berkuasa. Di Pulau Pinang, polis telah mengumumkan akan mengambil tindakan lebih tegas dan drastik ke atas orang ramai dan penjajah di sekitar pasar-pasar awam, khususnya pasar awam Air Hitam yang masih gagal mematuhi arahan. Ketua Polis Negeri, Datuk Syahabuddin Abdul Manan berkata, sehingga malam, kira-kira 70% penduduk dan penjajah di kawasan itu sudah mematuhi arahan. Dan ketika ini, pihaknya masih menasihatkan mereka yang tidak mematuhi arahan agar mengikut arahan. Katanya, polis bersama Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP dan Ahli Dewan Undangan Negeri Air Hitam, Joseph Ng Sun Siang telah turun ke padang setiap hari untuk melihat keadaan peniaga-peniaga di gerai-gerai. Pemeriksaan dan pemantauan pihak polis mendapati keadaan lebih baik berbanding semalam. Penjajah mengikut arahan walaupun tidak sepenuhnya, terutamanya untuk jarak antara satu sama lain ketika membeli barangan. Tinjauan bernama mendapati orang ramai sudah mula memenuhi ruang pasar awam sebaik dibuka awal 5 pagi tadi. Dan suasana semakin sibuk dengan penduduk yang mau membeli barang sejam kemudian. Sementara itu, tinjauan di pasar-pasar lain seperti Jalan Perak mendapati keadaan lengang dengan banyak kenderaan dapat bergerak pantas dan lebih mudah. Memandangkan tiada lagi kelihatan penjajah di kiri dan kanan jalan sebagaimana sebelum ini. Pada masa yang sama, pembesar suara dari kenderaan polis kedengaran terus memaklumkan kepada orang ramai mengenai perintah kawalan pergerakan dalam 4 bahasa di sekitar pasar Payam Baru di sini. Ya, itu dia keadaan terkini sekitar di pasar-pasar di Pulau Pinang, dan semoga pasar di Air Hitam ini dapat mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan kini masih lagi dengan perintah kawalan pergerakan, kali ini berkenaan dengan tindakan bijak yang saya sifatkan, di mana Ketua Menteri Chow Kon Yeong telah mengubah cara sidang media dengan melakukan secara langsung menerusi akaun Facebook pribadinya, sekaligus tanpa kehadiran petugas media. Dan ini dikatakan risiko kontak sentuhan itu agak berkurangan di situ, dan mungkin Kenny boleh ulas sedikit mengenainya. Ya, betul, Nurul. Berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, Ketua Menteri Chow Kon Yeong telah mengubah cara sidang media dengan melakukan secara langsung menerusi akaun Facebook pribadinya tanpa kehadiran petugas media. Beliau berkata tindakan itu adalah sebagai menyahut seruan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang lebih tegas. Dengan ini, saya berharap rakan-rakan media akan memahami tujuan kerajaan negeri berbuat demikian. Segala pertanyaan boleh ditujukan kepada saya melalui siaran Facebook live ini, katanya. Beliau berkata arahan ini adalah dibuat atas nasihat daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Sebang Perai untuk mengetatkan lagi tindakan penguatkuasaan ke atas rakyat negeri ini. Selain itu, petugas media, orang ramai dan pengikut Facebook milik Chow boleh mengambil peluang ini untuk menyertai siaran langsung sidang media itu dengan bertanya soalan di ruang komen. Bagaimanapun, katanya MPPP dan sesuatu yang menarik itu Kenny, dan itu saya kira sifatkan satu perkongsian yang sangat menarik dan boleh dipraktikkan oleh mana-mana organisasi yang terpaksa melakukan tugasan walaupun dalam keadaan ketika ini. Dan terima kasih Kenny atas perkongsian itu, dan sekarang kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini pastinya berita dari Sibu Sarawak dan juga Kelantan. Jangan ke mana-mana.
Terima kasih di atas kesetiaan anda dan anda masih lagi bersama kami di Koresponden Bernama. Dan dalam untuk blok terakhir ini kita bersama dengan Frank Julian di talian untuk perkembangan terkini COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan di Sibu Sarawak. Dan mungkin Frank berdasarkan statistik dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ialah 76 kes COVID-19 di Sarawak dan 3 kes kematian dicatatkan setakat 22 Mac 2020. Dan mungkin daripada itu, Frank boleh kongsikan perincian data ini. Bagi peningkatan jumlah kes tersebut adalah daripada pertambahan 8 lagi kes terbaru positif COVID-19. Iaitu 7 kes baru tersebut dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 lagi kes di Hospital Miri. Okey, sebanyak 44 kes baru person under investigation jangkitan COVID-19 yang dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 795 kes. Sebanyak 47 kes positif adalah dari kluster perhimpunan keagamaan Istimewa Masjid Seri Petaling, kluster 2 Emmanuel Baptist Church sebanyak 9 kes, kluster 3 iaitu di Kuching sebanyak 4 kes, kluster 4 melibatkan satu keluarga yang mana sumber jangkitan tidak diketahui di Kuching sebanyak 7 kes, 4 kes lagi di Kuching yang masih belum diketahui puncanya, manakala kluster 5 iaitu Serikir terdapat 5 kes. Okey, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam pada itu menyeru mana-mana hospital swasta yang mendapati seseorang pesakit yang disyaki mengidap penyakit COVID-19 menghantar pesakit itu tersebut ke mana-mana 4 hospital khas, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Okey, dan Frank, mungkin boleh kongsikan mengenai perintah kawalan pergerakan yang telah pun memasuki hari ke-6 dan bagi pemerhatian anda, bagaimana keadaan di sana ketika ini? Okey, pada mulanya, pada hari pertama memang tidak ada orang yang ambil endah perintah tersebut. Tapi dari hari ke hari sampai hari ke-6, apa yang saya tengok semalam, semakin kurang orang yang berada di luar sana. Kecuali para peniaga yang membakarkan barang-barangan keperluan seperti di pasar basah lah. Dan pihak polis Okey, dapat kita saksikan berapa. Silakan. Okey, pihak polis dari masa ke semasa pergi dari kedai ke kedai lah memberitahu orang ramai untuk mematuhi perintah tersebut lah. Yang gambar ni di Pasar Sentral Sibu. Keadaannya sangat lengang dan tak ada orang. Ya. Okey, dapat kita saksikan di mana rata-rata rakyat di Sibu Sarawak mematuhi arahan kawalan pergerakan yang telah diarahkan oleh kerajaan. Tahniah diucapkan dan sama-sama kita menjayakannya sehingga dapat menghapuskan wabak COVID-19. Dan terima kasih Frank di atas perkongsian dari Sibu Sarawak itu. Dan untuk perkembangan lanjut kita ke Biro Bernama di Kelantan untuk mengetahui perkembangan semasa di Pantai Timur secara langsung bersama Ketua Biro Bernama Zabidi Ishar. Okey, Zabidi dan ketika ini telah pun berada di talian dan mungkin boleh kongsikan mengenai berkenaan dengan pasukan gerakan ARM atau PGA Battalion 7 yang telah memperketatkan kawalan sempadan Malaysia Thailand di mana berikutan perintah kawalan pergerakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dan silakan untuk butirannya. Ya, terima kasih Nurul dan selamat pagi kepada semua Pasukan gerakan ARM atau PGA Battalion 7 memperketatkan kawalan sempadan Malaysia Thailand di Kelantan berikutkan perintah kawalan pergerakan atau PKP bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pegawai pemerintahnya, Superintendent Azhari Nusi berkata bagi meningkatkan kawalan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand itu, pihaknya telah menambah kekuatan di ketiga-tiga kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan atau ICQS iaitu di Lato Panjang, Pasir Mas, Pangkalan Kubur, di Tumpat dan Bukit Bunga di Jeli.
Pihak PGA juga menambah seramai 86 orang anggota bagi melaksanakan PKP yang mana sebelumnya anggota bertugas hanyalah seramai 372 orang dan sekarang seramai 458 orang. Kawalan yang dilakukan itu adalah berbentuk pemeriksaan di pintu keluar masuk agar tiada pelanggaran terhadap PKP. Bagi memperketatkan lagi kawasan di sepadan Malaysia Thailand itu, PGA juga melaksanakan kawalan di 88 pangkalan haram secara keseluruhan di sekitaran Terpanjang, Jeram Perdah dan Pangkalan Kubur dengan hampir 200 anggota secara 24 jam setiap hari. Kaedah itu digunakan bagi mengelakkan orang ramai menggunakan pangkalan haram sebagai transit untuk keluar masuk dari kedua-dua negara. PGA juga turut melakukan rondaan motosikal, berkereta dan rondaan jalan kaki atau RJK di sekitaran Terpanjang, Jeram Perdah dan Pangkalan Kubur. Okey, Zabidi, di mana laluan-laluan tikus turut diperketatkan lagi kawalan ya. Kita nak sentuh pula mengenai berkenaan perintah kawalan pergerakan hasil pemantauan di Kompleks Immigration Custom di mana kuarantin dan keselamatan Kelantan mendapati ramai warga Thailand yang berada di Malaysia khususnya di Kelantan telah mula kembali ke negara mereka dan mungkin Zabidi boleh kongsikan dengan lebih terperinci mengenainya. Ya, terima kasih Nur. Hasil pemantauan di ICTS mendapati ramai warga Thailand yang berada di Malaysia, khususnya di Kelantan, mula kembali ke negara mereka dan rakyat Malaysia yang berada di negara itu sebelumnya turut kembali ke negara ini selepas PKP dilaksanakan itu. Begitu juga di Pangkalan Haram pihak kami juga mendapati pergerakan atau cubaan untuk memasuki kedua negara berkurangan. Tetapi masih terdapat individu yang degil serta menunggu peluang untuk membolosi sepadan negara. Tinjauan di ICTS Lantai Panjang umpamanya mendapati keadaan adalah lengang dan memperlihat penduduk sama ada dari Thailand dan Malaysia masing-masing memahami tujuan perintah kawalan pergerakan itu. Pasukan keselamatan dilihat begitu tegas dalam membuat kawalan bagi mereka yang keluar masuk termasuk penggunaan pengimbas suhu. Okey. Zabidi, kita nak sentuh mengenai usaha yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan ataupun JAPEN Kelantan yang telah pun menggerakkan jentera bagi membantu membuat hebahan berkaitan penularan wabak COVID-19 dan mungkin Zabidi boleh perjelaskan. Okey, saya masukkan sikit Jabatan Penerangan atau JAPEN Kelantan telah menggerakkan jentera bagi membantu membuat hebahan bergerak melalui program Info on Wheels atau IOW berkaitan perintah kawalan pergerakan di negara ini bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Penulung pengarah cawangan media cyber JAPEN Kelantan, Muhammad Fatih Aziz Abdul Aziz, dilaporkan berkata inisiatif itu adalah satu daripada pendekatan untuk membantu menggembling tenaga dan usaha bagi menyampaikan saranan kerajaan kepada orang ramai. Kenderaan unit bergerak Jabatan Penerangan di 10 daerah telah dikerahkan untuk menyampaikan maklumat PKP serta peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit bermula 18 Mac lalu sehingga 31 Mac ini. Hebahan tersebut dilakukan melalui pembesar suara di beberapa tempat yang menjadi tumpang ramai seperti Pasar Basah, termasuk Pasar Siti Khadijah, Pusat Transformasi Luar Bandar, Tunjung dan kawasan. Okey, terima kasih Zabidi atas penerangan itu tadi dan kita pun tidak mencukupi masa dan terima kasih atas penerangan yang begitu jelas untuk koresponden bernama. Dan nampaknya koresponden bernama telah sampai ke penghujung rancangan pesanan dari kami pada hari ke-6 ini. Perintah kawalan pergerakan, ikutilah langkah selepas pulang membeli makanan atau barangan dan sama-sama jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara. Dan sila ke laman web kami di www.bernama.com ataupun media sosial bagi mendapatkan perkembangan terkini dan secara langsung berkaitan COVID-19. Saya Nurul Hidayah Umul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.